Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua anak cikgu yang disayangi sekalian. Terima kasih kerana terus bersama dengan Cikgu Fafau untuk pembelajaran Geografi tingkatan 3. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa jangan lupa tekan subscribe, like dan tekan butang loceng untuk menerima video-video terkini dari Cikgu Fafau Channel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama saya untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Dan untuk makluman semua, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk bab yang keempat, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dan pada minggu ini, kita akan terus fokus kepada subtopik, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, elok rasanya kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada akhir pembelajaran, saya berharap agar murid semua dapat yang pertama mengetahui 4 faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, yang kedua, saya juga berharap pada akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi inilah dua objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anda semua sudah bersedia? Jom kita mulakan. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulakan dengan 4 faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi ingat ada 4 faktor. Yang pertama ialah bentuk muka bumi. Yang kedua ialah saliran. Yang ketiga ialah iklim. Dan yang keempat ialah tanah. Jadi inilah 4 faktor utama yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Baik, kita akan mulakan ataupun kita akan membicarakan satu persatu faktor-faktor yang saya telah nyatakan tersebut. Baik, yang pertama kita mulakan dengan bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi kalau kita nak sebut ataupun saya nak huraikan, terlampau luas. Jadi untuk bentuk muka bumi kita akan lihat dari sektor ataupun dari sudut tanah pamah dan kaki bukit. Yang kedua dari sudut bentuk muka bumi di muara sungai, pinggir tasik dan juga di pinggir laut. Dan yang ketiga kita juga akan melihat bentuk muka bumi di kawasan tanah tinggi. Jadi ketiga-tiga ini bagaimana ia mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, baik anak-anak sekalian, kita akan mulakan dengan bentuk muka bumi di kawasan tanah pamah dan kaki bukit. Jadi untuk makluman semua, awak sedia maklum bahawa Malaysia ni terletak di kawasan iklim khatulistiwa yang mana hutan hujan tropika tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit yang bersaliran baik. Maksud berseliaran baik ni ialah kawasan aliran air yang berjalan dengan lancar dan tidak bertakung. Yang kedua terdiri daripada pokok-pokok yang tinggi dan saiznya yang sangat besar. Yang ketiga, kawasan ini berada di bawah 180 meter dari aras laut. Dan seterusnya, akar banir berfungsi untuk menyokong pokok-pokok daripada tumbang. Jadi inilah faktor yang pertama yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ini dari segi aspek di tanah pamah dan kaki bukit. Seterusnya kita lihat pula di kawasan muara sungai, pinggir tasik dan juga di kawasan pinggir laut. Kawasan berpasir dan berlumpur ditumbuhi dengan hutan pantai. Ini kita dah belajar sebelum ni hutan pantai. Dan seterusnya kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai berlumpur ditumbuhi pula dengan hutan paya air masin. Tadi kawasan berpasir dan berlumpur ditumbuhi dengan hutan pantai. Sekarang ni kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai berlumpur ditumbuhi dengan hutan paya air masin. Manakala tanah pamah yang sering tenggelam, dan bertakung air, ditumbuhi oleh hutan paya air tawar. Inilah perbezaan ketiga-tiga kawasan bentuk muka bumi yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Ingat balik kawasan berpasir ditumbuhi hutan pantai, kawasan pinggir laut ditumbuhi dengan hutan paya air masin,
dan juga kawasan tanah pamah yang ditenggelami air, okey, ditumbuhi dengan hutan paya air tawar. Jadi kita pergi seterusnya. Seterusnya ialah kawasan tanah tinggi, iaitu kawasan-kawasan yang melebihi 1,200 meter dari aras laut. Jadi kita lihat, okey, untuk makluman awak, tumbuh-tumbuhan pada ketinggian 1,200 meter ini terdiri daripada pokok-pokok yang bersaiz kecil. Okey, tak pernah lagi awak sampai ke puncak gunung tu awak jumpa apa orang kata, pokok jati, pokok yang besar-besar, yang saiz besar, yang tinggi, tak ada. Semuanya pokok-pokok yang bersaiz kecil. Sebagai contoh, kalau awak lihat, ini gambar semasa saya pergi mendaki di Gunung Kinabalu. Ini belum sampai di puncak, tetapi kalau awak boleh lihat di atas ini adalah pokok-pokok yang saiznya kecil berbanding dengan kawasan-kawasan di bawah sana. Ya. Seterusnya, pada ketinggian 1,800 meter hingga 2,900 meter pula, terdapat pertumbuhan lumut-lumut dan juga pokok tumpang. Okay? Contohnya seperti pokok orkid dan juga pokok-pokok yang bantut. Maksud pokok bantut ni lah pokok-pokok yang renek, yang pendek-pendek. Ya? Okey. Seterusnya, kita terus pergi ke faktor yang kedua, iaitu faktor saliran. Bagaimana saliran ini mempengaruhi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi kita akan lihat dari segi saliran yang baik dan juga kawasan yang bersaliran buruk. Baik, kita lihat yang pertama, kawasan saliran di kawasan bersaliran baik. Bagaimana ia mempengaruhi? Okey, antara jenis-jenis pokok yang tumbuh di kawasan bersaliran baik ialah contohnya ialah pokok cengal, pokok tualang, pokok kelapa dan juga pokok ru. Dan antara contoh-contoh kawasan ataupun lokasi contoh, yang pertama ialah Pulau Sipadan di Sabah, okey, di kawasan Desaru di Johor dan juga di kawasan air terjun Lasir Terengganu. Ingat bila sebut kawasan bersaliran baik ialah kawasan aliran airnya yang bergerak ataupun yang mengalir dengan lancar. Okey, seterusnya kita lihat pula di kawasan bersaliran buruk. Okey, ingat pula kawasan bersaliran buruk ialah kawasan yang airnya bertakung. Okey, ingat kawasan bersaliran baik ialah kawasan yang selalu awak pergi macam nak pergi mandi manda apa semua, nampak cantik dan sebagainya. Kalau kawasan bersaliran buruk ni yang nampak scary, air macam bertakung, rasa macam nak masuk nak mandi pun takut kan. Itu beza dia. Okey, antara jenis-jenis pokok di kawasan bersaliran buruk ialah contohnya pokok mengkuang, pokok mersawa paya, pokok meranti paya, pokok kempas, pokok nipah dan juga pokok nibong. Baik, antara lokasi-lokasi kawasan bersaliran buruk ni ialah kawasan Cini, Tasik Cini dan Tasik Bera di Pahang, dan juga di Sabah kita ada Delta Labuk Sugut. Okey, jadi inilah apa orang kata faktor-faktor ataupun faktor saliran yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan semula-jadi di Malaysia ini. Baiklah, kita lihat seterusnya faktor yang ketiga, iaitu faktor iklim. Jadi kita lihat bagaimana iklim ini mempengaruhi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan semula-jadi di Malaysia. Okey, ini pun sudah berkali-kali saya terangkan bahawa Malaysia kita ni mengalami iklim khatulistiwa. Yang mana kita mengalami panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi suhu purata secara puratanya kita menerima lebih kurang 27 darjah Celsius dan menerima hujan yang banyak, iaitu kira-kira 2,600 mm setahun. Jadi disebabkan kita menerima cahaya yang cukup, air hujan yang cukup, air hujan yang banyak, menyebabkan hutan hujan tropika tumbuh dengan pesat, ataupun ia menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Berbalik pula di kawasan di tanah tinggi. Suhu di kawasan tanah tinggi ni dia berbeza dengan di kawasan bawah, di kawasan tanah pamah. Kerana di kawasan tanah tinggi suhunya lebih rendah berbanding di kawasan tanah pamah. Untuk suhu kira-kira lebih kurang 18 darjah Celsius, menggalakkan pertumbuhan hutan gunung, seperti di Gunung Kinabalu. Jadi perbezaan iklim juga memainkan peranan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Di kawasan tanah pamah lain, suhu
iklim ataupun suhu di kawasan tanah tinggi pun akan mempengaruhi pertumbuhan ataupun perbezaan tumbuh-tumbuhan semenjadi ini. Okey, kita teruskan dengan faktor yang terakhir iaitu faktor tanah. Okey, jadi apa itu tanah aluvium, tanah gambut, tanah latrit ataupun tanah berpasir yang saya nyatakan dekat bawah itu? Okey, jom kita lihat. Okey, tanah. Okey, untuk makluman semua, Malaysia kita ni kaya dengan pelbagai jenis tanah seperti antaranya ialah tanah aluvium, bukan tanah I love you Okey, tanah aluvium. Apa yang dimaksudkan dengan tanah aluvium? Kejap lagi kita tengok. Okey, yang kedua ialah tanah latrit. Okey, tanah latrit. Okey, bukan tanah elektrik. Okey, berbeza tanah latrit. Yang ketiga ialah tanah gambut dan yang keempat ialah tanah berpasir. Inilah 4 jenis tanah yang ada di Malaysia dan setiap jenis tanah-tanah ini sesuai untuk tumbuh-tumbuhan semulajadi yang tertentu. Okey, contohnya kalau awak nak tanam pokok mengkuang. Okey, awak kena tahu dekat mana yang pokok mengkuang ni boleh tumbuh. Okey, kalau kata pokok jati, pokok meranti, adakah boleh ditanam di tanah aluvium, adakah boleh ditanam di tanah berpasir? Okey, boleh hidup di sana. Okey, jom kita lihat satu persatu. Jadi sebelum kita melihat huraian-huraiannya, kita lihat dulu maksud tanah-tanah yang telah dinyatakan tadi. Okey, tanah aluvium ni ialah tanah lanar ataupun tanah lanar yang terdiri daripada mendapan lumpur dan kelodak pasir. Okey, ini selalunya kalau awak tengok warna je kehitam-hitaman. Okey, dan juga senang kata tanah dia lebih kurang macam lumpur. Kalau awak tengok dekat sawah padi kan, itulah contoh tanah aluvium. Okey, yang kedua ialah tanah latrit. Tanah latrit ni ialah tanah liat merah, yang tanah selalu awak tengok warna merah kemerahan tu ataupun oren-oren tu, itu ialah tanah latrit. Yang ketiga ialah tanah gambut. Tanah gambut ni pula ialah tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang telah reput. Okey, selalunya tanah gambut ni dia berbau agak masam. Okey, sebab dia bercampur dengan bahan-bahan organik. Okey, dan juga tumbuh-tumbuhan yang telah reput. Ini kawasan tanah gambut ni sebab dia dah ada dengan tumbuh-tumbuhan yang reput. Jadi kalau terbakar memang susah nak padam. Okey, dan akhir sekali ialah tanah berpasir. Tanah berpasir ni kalau awak tengok selalunya dekat kawasan-kawasan pantai, tanah yang berbentuk dari batuan, batuan beku ataupun batuan sedimen, yang mempunyai butiran kasar dan berkerikil. Jadi inilah antara perbezaan-perbezaan tanah yang ada di Malaysia. Baik, kita lihat perbezaan tanah-tanah di Malaysia yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia. Okey, kalau kita lihat hutan dan jenis pokok. Okey, kita lihat yang pertama, hutan hujan tropika. Okey, pokok-pokok di hutan hujan tropika dapat hidup kerana di kawasan tersebut adalah terdiri daripada tanah aluvium dan juga tanah latrit. Okey, antara tumbuh-tumbuhan yang hidup ataupun yang tumbuh dekat kawasan tersebut, yang tumbuh kerana adanya tanah aluvium dan latrit ialah pokok cengal, pokok meranti dan juga pokok tualang. Okey, dan antara lokasi contoh kawasan ialah di kaki Banjaran Titiwangsa di Perak dan juga di Banjaran Tahan di Pahang. Okey, itu untuk jenis pokok di hutan hujan tropika. Okey, jom kita lihat pula di kawasan hutan paya air masin. Di hutan paya air masin ini pula terdiri daripada tanah gambut dan juga tanah aluvium. Okey, ingat tanah aluvium dan tanah gambut di hutan paya air masin. Jadi antara pokok yang dapat tumbuh di kawasan ini ialah pokok bakau, bakau jongkong dan juga bakau api-api. Okey, sebagai contoh di kawasan Larut Matang di Perak, Muara Sungai Perak dan juga di Tanjung Piai di Johor. Okey, seterusnya kita lihat pula di kawasan hutan paya air tawar. Okey, di kawasan hutan paya air tawar pula terdiri daripada tanah gambut dan tanah aluvium. Okey, di kawasan hutan paya air tawar disebabkan ada tanah gambut dan tanah aluvium ni, antara pokok ataupun tumbuh-tumbuhan semulajadi yang dapat hidup ialah pokok nipah, pokok mengkuang dan juga pokok terak.
Okey, antara contoh kawasan ni ialah di Tasik Chini dan Tasik Bera di Pahang dan juga di kawasan Delta Rejang di Sarawak. Okey, di Delta Rejang di Sarawak. Jadi inilah antara kawasan-kawasan untuk hutan paya air tawar. Dan yang ketiga ialah hutan pantai. Okey, hutan pantai ni telah maklum bahawa dia terdiri daripada tanah berpasir. Okey, dan antara pokok-pokok yang dapat hidup ataupun tumbuh-tumbuhan semula jadi yang dapat hidup di kawasan tanah berpasir ataupun hutan pantai ni ialah tapak kuda, pokok ru dan juga pokok kelapa. Okey, antara lokasi ni ialah Pantai Irama di Kelantan dan juga Pantai Tanjung Ru Langkawi. Okey, inilah contoh-contoh yang ada ya. Dan akhir sekali, hutan gunung. Okey, dan hutan gunung ni kebanyakannya terdiri daripada tanah latrit, tanah yang kemerah-merahan itu. Dan antara jenis-jenis pokok yang dapat hidup di kawasan hutan gunung ni ialah oak, laurel dan paku pakis. Okey, contohnya lokasi contoh di kawasan Gunung Kinabalu Sabah dan juga di kawasan Gunung Jerai di Kedah. Jadi itu sahaja apa orang kata faktor-faktor ataupun huraian-huraian faktor yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Awak pun dah belajar 4 faktor. Kalau kita lihat tadi apa yang pertama, okey, bentuk muka bumi, iklim, saliran dan juga tanah. Okey, dan juga kita telah lihat ya huraian-huraian setiap faktor-faktor tersebut. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan kalau ada apa-apa soalan, awak boleh terus bertanya melalui WhatsApp dan sebagainya. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita tamat pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like dan tekan butang loceng untuk menerima notifikasi-notifikasi terkini dari Cikgu Fafau Channel. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.